الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نية الشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء وسوق الغيث والفرج رحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوائجنا ويرفعنا في أعلى العليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين. وعنية أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وعلى كل صالحا نواها سلف الصالح عند بدء دروسهم، وإلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan untuk kita hadir pada kelas ini, kelas tadabbur Al-Quran. Kelas yang ada pada Bait Al-Furqan sudah berapa tahun, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan masih lagi kita berterusan. Mungkin kita dalam kelas ini berhenti berapa minggu ataupun berapa lama, tapi kita tetap insya Allah kita kelas ini akan ada pada setiap hari Jumaat biiznillah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini kita buat kelas ini setiap Rabu dan Jumaat, 2 kali seminggu. Sekarang insya-Allah kita buat setiap minggu sekali insya-Allah, tapi kita istiqamah biiznillah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita untuk dapat buat tadabbur untuk seluruh Quran biiznillah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insya-Allah kita akan mula pada tadabbur pada surah Hud insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung insya-Allah pada surah Hud biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan surah Hud adalah di antara surah yang Makkiyah. Nah, sekejap ya. Masya-Allah. Surah Hud adalah di antara surah yang Makkiyah, dan tertibnya adalah tertib surah adalah surah yang ke-11. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Surah Hud dan saudaranya ataupun adik-adiknya, dibagikan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syayyabatni, yani Nabi alaihi salatu wasallam sampai rata adalah beban disebabkan surah-surah itu. Kenapa seperti itu? Apa sebabnya? Sebab semua surah-surah ini, surah Hud dengan saudaranya, iaitu surah-surah yang lain seperti mana surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, dan juga Idza Syamsu Kuwirat, At-Takwir. Maknanya Hud, surah Hud dengan saudaranya ataupun adik-adiknya, apa saudaranya ataupun adik-adiknya, iaitu surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, An-Naba maksudnya, dan juga Idza Syamsu Kuwirat, At-Takwir. Itu semua surah ini dipanggil surah Hud wa akhwatiha, surah Hud dengan badannya. Nabi alaihi salatu wasallam sudah bagi tahu tentang surah-surah itu adalah semua surah-surah itu adalah cakap tentang hal hari kiamat dan sebagainya. Macam contohnya pada surah Hud
adalah Nabi SAW disuruhkan untuk apa? Istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam seperti mana dalam surah Al-Waqi'ah adalah dibagi pada bahagian-bahagian hari kiamat. Kita tolong tutup mic, barakallahu fiik. Tolong kita tutup mic. Okey, maaf ya, saya tutup. Okey, macam surah Al-Waqi'ah dia cakap tentang hal hari kiamat dan apa balasan untuk manusia. Dan seperti mana kita belajar sebelum ini, kalau ingat, kita kata dia manusia terbagi kepada tiga, kan? Tiga bahagian. Kemudian pada surah Al-Mursalat juga dia cakap tentang hal hari akhirat dan juga azab yang akan ada di situ. Surah An-Naba bicara ataupun cakap tentang hal al-ba'ats wa nusyur, bagaimana Allah SWT hidupkan orang balik dan untuk kumpulkan semua untuk hisab. Surah At-Takwir dia cakap juga tentang apa? Tentang perubahan dunia ini ataupun alam ini kepada persiapan untuk apa? Untuk hari kiamat. Subhanallah. Jadi kalau ada orang nak tahu tentang hal kiamat betul-betul, nak tahu bagaimana akan datang, apa yang kisahnya, apa ceritanya, maka bacalah dan tadabburlah surah Hud dengan saudara-saudaranya adalah surah Hud dengan surah Al-Waqi'ah dan Al-Mursalat dan Amma Yatasa'alun dan juga At-Takwir. Bacalah surah-surah tersebut dan faham maknanya, akan dapat adalah menjelaskan tentang hal hari kiamat, bagaimana tentang bab ini. Semoga Allah SWT mudahkan untuk kita insya-Allah untuk tadabbur semua surah-surah yang kita sebut. Alhamdulillah, kita surah Al-Mursalat sudah buat, surah An-Naba sudah buat juga sebelum ni, surah At-Takwir sudah buat sebelum ni. Alhamdulillah. Tinggal sekarang surah Hud yang belum lagi buat. Jadi insya-Allah selepas kita sudah siapkan surah Hud ini, bolehlah kita tengok rujukan pada yang 5 surah itu adalah mudah-mudahan ada manfaat biiznillah untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Surah Hud mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. Nah, surah ini mula dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Apa maksud huruf muqatta'ah? Huruf yang di awal surah, seperti mana Alif Lam Mim, Alif Lam Ra yang lalu dengan kita ini dalam surah Hud, ini panggil huruf muqatta'ah. Dan kita sebelum ni sudah cakap tentang huruf ini. La ya'lamu ta'wiluha illa Allah. La ya'lamu ta'wiluha illa Allah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu apa maksudnya. Apa maksud pada ayat ini Alif Lam Ra. Dan kita sudah sebut di kelas-kelas yang sebelum ini, ada sebahagian pada ulama kata maknanya seperti ini, maknanya seperti itu, dan itu adalah semua ijtihad. Semua adalah ijtihad. Yani orang tu berusaha daripada ulama itu. Walakin, tetapi kita sudah sebut sebelum ni adalah tidak ada nas, tidak ada teks ataupun hadis ataupun ada hadis tentang ayat-ayat itu huruf muqatta'ah apa maksudnya. Tak ada. Subhanallah. Jadi ayat ini mu'jiz. Al-Quran kulluhu mu'jiz. Dan ini adalah kira ayat yang luar biasa dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu maknanya. Naam. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Makna pada ayat ini adalah kitab ini Al-Quran Al-Karim. Uhkimat ayatuhu. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran ini ayat-ayatnya yang mu'jiz, kira mu'jiz. Naam. Wa hadha Al-Quran Al-Karim adalah mu'jiz. Al-Quran Al-Karim ini mu'jizat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Dan dalam bab ini adalah
tidak ada siapa-siapa yang boleh buat seperti mana Al-Quran ini ataupun bawa seperti walaupun satu ayat ataupun sebahagian pada ayat pun tidak boleh. Subhanallah, walaupun di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, orang Arab di masa itu bahasanya sangat kualiti, sangat bagus, tetapi orang itu pun tidak dapat buat walaupun satu ayat ataupun buat satu surah dari seperti mana Al-Quran Al-Karim. Uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Yani Allah SWT susunkan Al-Quran ini, sudah tentukan pada ayat-ayatnya. Kemudian adalah fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang hal-hal tentang halal, haram dan hukum ibadat di dalamnya. Seperti mana ada di dalam Al-Quran. Pada menjelaskan tentang bab tauhid, tentang bab nubuwah, para nabi, tentang bab wahyu, dan juga adalah kisah-kisah dalam Al-Quran dan ingatan dalam Al-Quran ini. Min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illa Allah. Janganlah ibadah selain kepada menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa Allah. Jangan beribadah, jangan menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Naam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hantarkan nabinya untuk apa? Nadhir, untuk ingatan pada orang kafir itu, untuk ingatkan untuknya jika ibadah selain daripadanya maka akan ada apa? Ada azab untuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabashirkum birahmatihi wa ridwanahu in abadtumuh, dan beribadah kamu mengingatkan jika kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan ada apa? Ada dalam kamu masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yani bashir wa nadhir. Nadhir untuk ingatkan untuk jika ibadah selain dari Allah apa balasan tu. Wa bashir untuk apa? Untuk beribadah kamu busyra, benda yang baik, berita yang baik, kamu akan ada balasan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu masuk dalam rahmatnya. Alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Kemudian ayat yang seterusnya terangkan bagaimana tentang bab ini. Wa anistaghfiru rabbakum. Bagaimana hal untuk orang nak dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adzab yawmin kabir. Naam, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam ayat ini adalah wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istighfar, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatlah daripada dosa-dosa, dan astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, istighfar dan taubat. Yani akhlisu tauba lillah Subhanahu wa taala. Maknanya taubat kamu ini adalah kena apa? Kena betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat pada dosa-dosa, wastaqimu, dan adalah istiqamah dalam keadaan taat kepadanya. Yaj'alkum, apa Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat ini? Thumma tubu ilaih, apa Allah Subhanahu wa taala sebut selepasnya? Yumatti'ukum mata'an hasanah. Allah sudah bagi tahu kunci untuk di dunia ini bagaimana nak seronok, happy dekat dunia ini. Apa yang kena ada supaya kita dapat seronok dekat dunia ini, dapat rezeki banyak, dapat hidupan yang mewah, apa ni adalah dengan apa? Rujuk kepadanya. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Apa balasan untuk bab ni? Apabila kita istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa akan jadi? Yumatti'ukum mata'an hasanah. Naam. Ayat ini adalah cakap tentang hal orang kafir, untuk ingatan pada orang kafir. Tapi ini bukan pada orang kafir saja, pada orang beriman juga. Naam, pada semua. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'ukum mata'an hasana. Naam, yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Naam, Allah Subhanahu wa taala akan, siapa yang bertaubat dan dirujuk pada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas yang terbaik untuknya.
dan akan bagi hidupan yang baik untuknya, akan murahkan rezekinya, ma'siatan fil rizq, dengan murah, wa raghdan fil 'aish, dan hidupan yang baik, ila waqti intihai amarikum, sampai adalah masa habis umur kamu di dunia ini. Semua itu balasan pada apa? Pada rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya yang dahulu dan akan datang. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang dahulu dan semua Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuknya. Kana yastaghfirullah subhanahu wa ta'ala fil yawm 70 marrah wa fi hadith 100 marrah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada satu hari adalah 70 kali. Dalam hadis yang lain adalah 100 kali. Wa hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa bina nahnu? Maka bagaimana keadaan kita ni? Kita perlu sama-sama, ingatan ini adalah untuk saya orang pertama, adalah untuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta hidupan yang baik, rezeki yang banyak daripada selain badannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nazul anfusana, na'udzubillah min zalik, maksudnya menghinakan diri untuk pergi minta pada orang itu, orang ini, dan kita minta bantuan dari orang sana, orang ini, tapi kita tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Biadihi kullu syai'. Allah Subhanahu wa taala boleh susunkan semua itu adalah jalan dengan izinnya. Jadi apabila orang dia betul kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya. Naam. Wa man yattaqillaha, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul buat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan untuknya, dan yaj'al lahu makhraja, akan mudahkan untuknya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan beri rezeki badannya dari kita tak sangka, macam mana tu, subhanallah, tiba-tiba rezeki banyak. Aham syai' al-ikhlas, yang paling penting ikhlas. Dan hamba Allah SWT yas'a, maksudnya dia usaha untuk nak buat. Ada tak ada ataupun itu sikit banyak tak syarat. Kadang-kadang ada orang rezekinya sikit, duitnya sikit, tapi Masya Allah cukup makan, minum, seronok. Saya rasa kamu semua adalah tengok dalam hidupan kamu masing-masing, adalah kenal kawan ataupun seorang kawan dulu contohnya, gajinya hanya dia kerja biasa, kerja basic je, dapat gaji 1,500 je, bukan 2,000 ke dapat gaji 2,000, tapi Masya Allah dia hidup dengan keluarganya seronok, gembira, macam tak ada kurang apa-apa. Hadha huwa al-barakah. Ini adalah berkat. Apabila hamba Allah SWT banyak menadu, jadi subhanallah banyak ujian. Tapi apabila dia banyak bersyukur, Allah SWT menambahkan lagi. Tak syarat mungkin itu duit 2,000 itu jadi 6,000. Tak. Mungkin duit itu masih lagi sama, tapi berkat. Subhanallah, berkat. Duit itu berkat. Semua itu rezeki. Rezeki pada Allah SWT, bukan pada duit. Jahil. Orang jahil siapa yang dia ingat rezeki itu hanya duit. Kamu adalah pergi salat dekat masjid. Kamu adalah dapat kawan yang baik. Kamu dah dapat anak yang salih. Itu semua rezeki. Dapat hadir dalam majlis ilmu. Itu pun rezeki. Dapat adalah gunakan masa dengan benda yang manfaat. Itu pun rezeki. Bukan rezeki sahaja dalam adalah hanya duit. Kamu masih lagi sihat, itu rezeki daripada Allah SWT. Allah SWT beri pada kamu. Bagaimana kalau sakit? Waliyazubillah. Jadi adalah kita perlu atas segala nikmat yang Allah SWT kena syukur. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yawmin kabir. Wa in tu'ridu 'anil iman, Nabi bagi tahu pada orang itu, orang kafir, kalau kamu menjauh pada iman,
tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya takut untuk keadaan kamu. Takut untuk nanti akan ada azab yang dahsyat untuk kamu di akhirat. Akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Maksud azab yaumul qiyamah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala qadir. Boleh untuk apa? Untuk hancurkan semua itu, boleh azabkan orang itu, subhanallah. Ya, fahadha tanbih. Ini ayat ini peringatan untuk kita semua. Naam. Dan juga adalah walaupun ayat ini cakap tentang untuk terangkan untuk orang kafir itu ibadah pada Allah SWT, kalau tak ibadah padanya itu adalah balasan yang tidak baik kepada kamu. Tak, tapi ini pun untuk kita, ingatan untuk kita. Tubu ila Allah. At-tawbah, inna Allah SWT firman apa dalam Quran? Inna Allah yuhibbu apa? Allah, sesungguhnya Allah SWT suka siapa? Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Allah SWT suka orang yang bertaubat dan orang yang apa? Orang mutatahirin, orang yang sentiasa dalam keadaan ibadah, dalam tahara, adalah dalam keadaan untuk apa? Untuk salat, sentiasa adalah dia salat, ibadah kepada Allah SWT. Suka hambanya yang apa banyak dalam ambil ibadah adalah untuk salat dan sebagainya. Subhanallah. نعم. ثم حكى تعالى طرفا من سخرية كفار مكة من دعوة سيد المرسلين. Kemudian Allah SWT ceritakan sebahagian daripada sukhriyah. Sukhriyah adalah penghinaan daripada orang kufar Makkah, daripada dakwah Rasulullah SAW. Allah SWT firman, ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعم. نعم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم. نعم. أي مقصود orang musyrik adalah يطلون صدورهم عن عداوة النبي والمؤمنين يظنون أن هذا يخفى على الله وهو سبحانه العالم بما يخفون. Orang itu sembunyikan apa yang ada pada benci kepada orang beriman dan kepada Nabi. Dan orang itu buat macam baik je, tapi sebenarnya hatinya bukan seperti itu. Dan Allah SWT sudah bagi tahu dalam ini, ala innahum ya'lamu, Allah SWT sebut di akhir ayat ini apa? Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya Allah SWT tahu hal orang kufar Quraisy itu adalah dia macam buat baik, macam tak cakap apa-apa macam, tapi sebenarnya halnya Allah SWT tahu seperti mana apa yang ada di dalam dadanya, di dalam hatinya, daripada haqd wa adawa, benci dan sebagainya. Walakin Allah lahum bil mirsad yarqabuhum lailan wa naharan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu halnya dalam siang dan juga malam. Naam, pada siang dia dan juga pada malamnya. Wa ya'lamu ahwalahum sirran wa jahra. Walihada, ini sebab Allah SWT habiskan ayat ini dengan apa? Firman, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya Allah SWT tahu apa yang orang itu sembunyikan dan apa yang orang itu buat dengan secara terang, jelas. Naam. Innahu alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah SWT tahu dalam apa yang ada di setiap orang. Maksudnya apa yang dia fikir, apa yang dia kata, semua itu adalah Allah SWT tahu. La yakhfa alaihi syai'. Naam. Tidak adalah benda yang sembunyi baginya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan wama min dabbatin, al-murad bid-dabba dekat situ, wama min dabbatin, bukan dabba itu maksud binatang. Tak. Dabba ay kullu ma yadubu ala zahri al-ard. Maksud pada dabba dekat situ adalah setiap benda yang ada di atas muka bumi ini, daripada manusia, hayawan,
pada binatang yang bergerak zawahir, semua itu pada binatang-binatang apa yang ada di atas muka bumi ini daripada makhluk Allah SWT, manusia atau binatang. Illa takaffala Allah birizqih. Allah Subhanahu wa taala, illa 'ala Allah rizquha, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan beri rezeki kepadanya, tafaddulan minhu wa karama. Itu adalah tafaddulan minhu, daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala karim, Allah Subhanahu wa taala akan beri pada orang itu apa? Rezeki padanya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah Subhanahu wa taala tahu halnya bagaimana, di mana dia duduk dan sebagainya. Wa mustaudaha, dan di mana dia akan meninggal, dekat bumi mana, di tempat mana, semua Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Kullu dzalika kullun fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala firman apa? Kullun fi kitabim mubin. Yani semua ini adalah di Lauhul Mahfuz. Di satu kitab namanya Lauhul Mahfuz. Di dalamnya tuliskan semua amalan, semua yang akan berlaku, semua yang akan terjadi, tulis dalam kitab ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu hal ini semua, tahu hal semua orang itu bagaimana akan berlaku dengannya. Naam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma min dabbatin, macam contoh ini kenapa saya sebut tadi tentang dabbah itu, apa maksud pada wa ma min dabbatin. Dabbah, macam kalau ikutkan banyak pada terjemahan, macam di dalam buku, dalam tafsir yang saya tengok, dalam tafsir Quran, banyak yang tulis dabbatin adalah maksudnya adalah pada binatang. Sebenarnya bukan maksud pada dabbatin adalah hanya binatang. Dabbatin, walaupun makna zahir min al-kalimah itu adalah dabbah, itu adalah binatang. Lakin itu dabbah min ma yadubbu ala wajhil ard. Yani ay apa yang berjalan, apa yang ada di atas muka bumi ini. Semua itu maksud pada wa ma min dabbatin. Yani semua pada manusia ataupun pada binatang. Semua itu Allah Subhanahu wa taala susunkan rezekinya, beri rezeki badannya, sudah ada Allah Subhanahu wa taala kataba. Ini rezeki fulan. Ini adalah rezeki fulan. Jadi subhanallah, tetap itu rezekinya, tak akan ada perubahan. Kathir minan nas, banyak pada manusia adalah kerja kadang-kadang nak lawan itu, lawan ini dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, dia ingat dia boleh dapat rezeki lebih, dia boleh dapat lagi banyak. Naam, kita kena usaha, tetapi pada itu rezeki kita ataupun tidak, hanya Allah SWT tahu. Jadi kita usaha. Naam, kita usaha, tak ada masalah. Tapi kita kena faham, selain daripada rezeki kita tak akan dapat. Selain pada rezeki kita tak akan dapat. Setiap orang Allah SWT sudah susun untuknya. Ini rezeki kamu, kamu akan dapat seperti ini, kamu akan dapat seperti ini. Jadi selain pada rezeki kita tak akan dapat. Jangan adalah kita macam hidup dekat dunia dalam keadaan kerja. Fikirkan untuk akhirat kamu juga. Fikirkan untuk dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu wa taala sudah bagi kita, tidak ada masalah nak hidup dekat dunia mewah semua tu boleh. Tapi kata kita fikir untuk akhirat kita seperti mana fikir untuk dunia kita. Jadi adalah setiap orang perlu untuk apa? Untuk yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin. Semua sudah tulis. Semua dicatatkan. Takdirnya seperti ini. Bisnes ini berjaya, bisnes ini tidak. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala susun. Tapi bukan maknanya adalah duduk rumah dan tak payah buat apa-apa. Tak. Kena usaha. Kena usaha dalam bab ini. Lakin jangan adalah sampai apa benda itu berkesan pada ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tinggalkan ibadah yang baik, maksudnya buat amalan yang baik dan amalan yang soleh sebab aku sibuk dengan kerja. Tak pergi hadir majlis ilmu, tak pergi buat tak ada mengisi rohani. Sebab apa? Sebab sibuk dengan hal dunia.
tak ada masa langsung untuk bab ini. Kenapa jadi macam tu? Nak cari duit. Rizki kamu akan dapat. Cuba bagi daripada masa kamu, bagi masa khas untuk Al-Quran, masa khas untuk belajar. Allah SWT akan berkat lagi masa kamu. Akan bagi lagi berkat pada masa biiznillah SWT. Seperti mana yaqul al-ulama, ma zahama al-Quran syai'an illa barakah. Sesungguhnya Al-Quran ini apabila adalah berkaitan dengan apa-apa pada kerja, Allah SWT akan bagi benda itu adalah apa? Berkat. Kalau kita di kerja kita baca Quran adalah mula-mula hari kita dengan bacaan Al-Quran, akan berkat. Mula hari kita dengan bacaan Al-Quran, berkat. Orang dekat rumah, perempuan dekat rumah nak buat kerja rumah, hari-hari buat kerja rumah. Ada perempuan tak buat kerja rumah ke? Semua buat kan? Kemas, sapu dan sebagainya. Tak salah kalau buka Quran, dengar Quran di masa buat kerja. Maka rumah kamu berkat. Rumah jadi berkat, hidupan kita jadi berkat. Semoga Allah SWT jadikan kita semua daripada ahli Al-Quran, pada orang yang dekat pada Allah SWT. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan apa samawat wal ard, langit dan bumi, fi miqdar dalam masa 6 hari pada hari dunia. Wa khalaqal arsh qabla al makhluqat, qabla tilka al makhluqat, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan arsh sebelum ciptakan apa bumi dan langit dan apa yang ada di dalamnya. Untuk menunjukkan apa, untuk azamatnya wa sultan, untuk menunjukkan kepada kemuliaannya. وقد جعل حياة البشر وأرزاقهم ابتلاء لهم. Dan Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan jadikan hidupan manusia dan rezeki-rezekinya ibtila'an lahum. Allahu akbar. Cuba tengok apa kata Syekh Ali Sabuni, dia kata apa? Dia kata ibtila'an lahum, untuk liyabluwakum. Dalam tafsirnya kata apa? Ibtila'an lahum, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman liyabluwakum. Ibtila, liyabluwakum itu adalah daripada bala. Liyabluwakum ay liyudhhir, na'am, ibtila'an lahum, untuk apa? Liyudhhir al-muhsin min al-musi', untuk tunjukkan mana yang baik, mana yang tak baik. Apa yang orang, siapa yang buat baik, siapa yang tidak buat tidak baik. Wasyakir min al-kafir, wasyakiru min al-kafir, dan orang yang bersyukur daripada orang yang kufur, waliyazubillah. فالدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. الدنيا دار الابتلاء والآخرة دار الجزاء. Maksud, dunia ini adalah dunia yang ada dalamnya banyak ujian. Ujian bala. Akan ada macam-macam ujian di dalam dunia ini. Wal akhirah, dan sesungguhnya akhirah adalah darul jaza, tempat yang ada balasan untuk apa yang lakukan dekat dunia ini. Nah, jadi orang yang cari di dunia ini untuk rehat, jangan harap sangat-sangat. Sebab memang dunia ni susun macam tu. Selepas ujian ada ujian lagi. Selepas ujian ada ujian lagi. Hidupan yang betul, yang benar-benar adalah di akhirat. Kita sekarang di section namanya dunia. Nanti akan ada alam barzakh, ada alam akhirat, ada selepasnya berapa section lagi. Subhanallah. Beruntunlah bagi siapa yang gunakan masanya dekat dunia ini untuk amalkan salih, liyalqa Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa radin anhu, untuk adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha badannya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Quran apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini pun adalah di dalam surah Al-Mulk juga. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqa, apa? Yang ciptakan al-maut wal hayat, hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala lihat siapa yang amalkan yang baik, apa yang amalan orang yang lakukan yang baik.
Sudah beriman, kamu sudah beriman, alhamdulillah. Orang beriman dah dapat amalan yang paling baik. Tinggal nak baikkan pada amalan itu yang kita lakukan, semua yang buat yang terbaik. Tapi orang-orang yang kafir waliyazubillah khasirat dunya wal akhirah. Dia rugikan dunia dan akhirat. Orang beriman rabihal akhirah. Ini istaghallaha. Maksudnya dia beruntung untuk dia dapat akhirat. Dapat yang balasan yang baik. Tapi kalau nak darajat yang tinggi, kena amalkan yang baik lagi. Kena usahakan pada amalan itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat yang seterusnya, wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Apabila Nabi SAW kata padanya, kata pada kufar Makkah, orang ingkar daripada kufar Makkah, kamu semua selepas meninggal, selepas kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, selepas kamu mati semua akan keluar daripada kubur kamu. Satub'atsuna min quburikum ba'da mautikum, akan keluar daripada kubur kamu untuk hisab, untuk hari balasan. Fayastahzi'un, orang kafir itu adalah ketawa, hina, kata, ma hadha Quran, apa Quran ini yang cakap tentang hal ba'as, tentang hal hidup balik. Ini adalah semua adalah apa? In hadha illa sihrun mubin. Ini adalah semua adalah sihir. Tak betul, semua tak betul. Itu sihir lah. Bukan betul. Mana ada orang hidup balik dan sebagainya. Orang mati mana ada hidup balik. Subhanallah. Orang itu tidak beriman. Orang kafir itu kufar Makkah. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Orang kafir itu subhanallah, tak cukup untuknya dia dah kufur waliyazubillah, tapi dia kata, mana azab? Kata ada azab, mana azab? Azab tak datang, tak ada apa, tak nampak. Kita buat dosa, buat macam-macam, tapi tak ada azab pun. Dia kata, limadza lam yunzil azab, yang Allah, yang Nabi Muhammad SAW janji akan dapat azab seperti itu. Mana azab itu? Tak ada. Waliyazubillah. Dalam ini, wala yaquluna ma yahbisuh ala yawma yatihim laysa masrufan anhum falyantabihu fa inna hina yanzil lan yadfa'u anhum dafi'. Maknanya maka orang itu berhati-hatilah dalam apabila ala yawma yatihim laysa masrufan anhum, apabila datang azab itu tak akan ada siapa-siapa yang boleh halangkan azab itu. Tapi selama lagi belum lagi ada azab, masih lagi ada masa peluang, masih lagi ada masa untuk rujuk kepada Allah Subhanahu taala. Itu yang maksud pada amalan ini. Maknanya orang yang contoh waliyazubillah dia lakukan dosa tapi dia nampak masih lagi rezekinya okey, masih lagi dia kerja okey, masih lagi adalah Allah Subhanahu taala banyak bagi rezeki, mudahan apa, macam rasa tak ada apa. Bertahuilah kamu dalam masa sekarang masa untuk taubat sebenarnya. Masa untuk rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut satu hari datang turunkan azab yang dahsyat waliyazubillah. Datang ujian yang kuat, yang berat. Ayat ini cakap tentang hal orang kafir. Tapi hal kita ni orang beriman juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala yumhil wala yuhmil. Yani Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang pada kita. Jangan ingat Allah Subhanahu Wa Taala tak ingat apa yang kita lakukan. Tak tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita Allah SWT tak balaskan lagi, maknanya Allah SWT bagi kita masa untuk taubat, masa untuk kita rujuk badannya. Semoga Allah SWT jaga diri kita, insyaAllah kita jadi pada orang yang bertakwa, orang yang amalkan salih, orang yang jauh pada amalan yang bagi kita jauh daripada dapat keridaannya. Semoga insyaAllah kita semua dapat keridaan daripada Allah SWT. Orang kafir itu apa? Dia kata, mana azab? Kenapa azab tak turun? Seperti mana Nabi Muhammad kata, orang tu kata, Nabi mu kata akan turun azab, mana azab? Tak ada apa. Tapi berhati-hati. Ala yawma ya'tihim. Ketahuilah wahai orang kafir, apabila azab itu datang, laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Di masa itu tidak adalah azab ini siapa-siapa yang boleh menghalangkan,
Siapa-siapa yang boleh hilang jauhkan azab itu apabila turun, maka hati-hati. Wala in adzaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Subhanallah. Ini adalah hal banyak pada manusia. Ini hal manusia lah pada insan semua. Apabila ada kemudahan, banyak kemudahan pada Allah, nikmat kesihatan, nikmat aman, nikmat rezeki. Apabila wa in adzaqna insana minna rahmatan, rahmatan itu adalah semua adalah tentang nikmat kesihatan baik, hidupan aman, rezeki banyak, seronok dekat dunia, banyak ada benda-benda yang baik dalam hidupannya. Kemudian apabila Allah SWT cabut balik semua itu, naza'na minhu innahu laya'usun kafur. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia jadi waliyaz billah syadid al-ya's min rahmatillah, azim al-juhud li fadlihi, li qill as-sabri wa kasr al-jazai. Dia jadi apa? Syadid al-ya's, dia macam putus asa waliyaz billah. Dia rasa macam kenapa macam ni, tak ada sabar dalam apa yang berlaku kepadanya. Ini hal semua manusia. Hal banyak pada manusia. Hal orang macam tu, tak sabar. Apabila datang ujian pada Allah SWT, dia tak sabar. Waliyahzubillah. Semoga Allah SWT jadikan kita daripada golongan orang yang sabir. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Dalam ayat sambungan ayat, wala in manahnahu ni'matan jalila. Dan jika Allah SWT beri badannya nikmat yang terang, nikmat yang baik, yang bagus, seperti kesihatan, kasahha ba'da saqam. Macam maksudnya kesihatan lepas dia sakit, ataupun al-faraj ba'da syiddah, ataupun kemudahan selepas dia dalam keadaan susah. La yaqulunna mubahiyan bijuhudi laqad dhahaba 'anni al-makarih wal masa'ib wa lan tusibani ba'da al-yawm wa asbaha batran yafqaru 'ala an-nas bima utiya min an-ni'am. Dia orang itu kata apa? Dah hilangkan semua yang kesusahan, dah tak ada, lepas ni tak ada sakit lagi dah. Tak ada rezeki dah banyak, tak ada lah susah-susah lagi. Ini wahakadha sya'nul kafir la yuqirru bi fadlillahi alaihi wa in'amih. Ini adalah seperti itu adalah keadaan orang kafir. Tidak adalah la yuqir, maknanya tidak adalah cakap betul-betul ini adalah daripada Allah. Tak ini adalah semua daripada Allah. Tak macam tak terima itu adalah daripada Allah, itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hasalat lahu an-ni'mah thumma zalat anhu waqa'a al-ya's shadid wa idza intaqala min makruhin ila mahbub ishtadda farahuhu. Yani orang itu orang itu bagaimana jika dia dapat nikmat selepas tu adalah nikmat itu hilang, dia adalah jadi macam benci, jadi adalah dalam keadaan putus asa dan sebagainya. Dan jika adalah datang selepas kesusahan, datang kemudahan untuknya, dia ada halnya apa? Afsada fil ard, fatagha wa bagha wa afsada fil ard bintihaki maharimillah. Maka dia rasa macam tak ada apa, dan dia rasa apa? Dia akan lakukan benda yang waliyahzubillah tidak dapat badannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini berkaitan untuk kita juga. Al-mu'min adalah dia orang beriman, dia akan syukur. Dia akan syukur kepada Allah SWT dalam semua keadaan yang Allah SWT beri badannya. Dalam semua keadaan yang Allah SWT beri badannya. Dalam keadaan baik ataupun waliyahzubillah dalam keadaan susah, semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT tengok pada hambanya, apabila dia syukur, apabila dia sentiasa bersyukur kepadanya, Allah SWT akan mudah untuknya, menambahkan lagi kemudahan untuknya. Tapi apabila adalah orang tak rida dengan takdir Allah SWT, dia rasa contohnya tak adil, waliyahzubillah, tak kenapa macam tu lah, bahaya tu. Bahaya itu adalah hal-hal. Jangan kita jadi seperti mana waliyahzubillah orang
orang kafir seperti mana dalam ayat ini, dia jadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan apabila dia ada dapat kemudahan selepas baik, dia macam lupa siapa yang bagi itu. Kemudahan yang datang selepas susah, siapa yang bagi itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak fikir, dia rasa macam tak ada apa. Tapi apabila dia susah, dalam keadaan susah, hal orang beriman kebanyakan pada kita, ana awalukum, saya orang pertama. Apabila kita ada susah apa, kita rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menangis, kita doa Allah Subhanahu Wa Taala. Hada hal kita. Ini adalah makna insan. Ini adalah makna orang manusia. Tapi hal kita kena sebenarnya bukan sahaja di masa kita perlu. Sentiasa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang baik. Yani dalam hadis, oleh Ustaz, seperti mana a'rifillah fil raha ya'rifuka fil syiddah. Apa maksud? Yani kenalilah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kamu senang, rezeki banyak, duit banyak, hidup mewah, okey, semua seronok. Kamu jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kamu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terbaik, buat yang terbaik. Arifullah fil raha. Ini adalah dalam keadaan raha, keadaan mewah, keadaan baik. Kena adalah pada masa kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah dengan baik, buat semua dengan terbaik. Ya'rifuka fi syiddah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungkan kamu ataupun akan bantukan kamu di masa apa? Di masa susah. Ini adalah hal. Bukan adalah tunggu susah baru kita nak ibadah. Bukan tunggu dalam keadaan susah baru kita nak rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru nak taubat, baru nak walakin subhanallah, dan rahmatihi, daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala rahim, ghafur. Terima apa? Terima apa? Terima pada taubat hambanya. Sentiasa terimakan taubat hambanya. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إنه لفرح فخور فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. InsyaAllah kita akan sambung ni pada kelas yang akan datang. Mungkin hadha seperti mana kita sebut, dalam keadaan orang beriman, dia kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fisarra wad darra. Maka orang itu orang yang dia sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan yang Allah bagi padanya. Orang itu akan ada balasan yang terbaik untuk akhirat untuknya. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosanya dan akan beri padanya syurga insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له." Hadis riwayat Muslim. Apa maksud pada hadis ini? Ajaban, orang mukmin, orang luar biasa. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Kulluhu lahu khair. Halnya semua baik untuk dirinya. Orang beriman, halnya semua baik untuk dirinya. Walaysa dzalika li ahad illa lil mu'min. Ini bukan semua orang, bukan untuk semua orang, untuk orang beriman je. Untuk orang beriman. Dan asabathu sarra syakar. Ya, kalau datang badannya benda yang bagi dia gembira, benda yang baik, dia syukur. Fakana khairan lahu, maka itu adalah baik untuk dirinya, ada balasan yang baik untuknya. Wa in asabathu darra sabar. Dan jika datang badannya musibah, waliyazubillah, ataupun masalah, dia sabar keadaannya, bukan syukur sebab musibah datang, dia sabar sebab musibah dalam keadaan kesusahan. Fakana khairan lah, maka itu adalah baik untuk dirinya. Subhanallah. Orang yang dia rasa dekat dunia ini adalah banyak ujian untuknya, orang yang rasa dekat dunia ini adalah banyak pada ujian datang badannya, banyak benda yang berlaku dengannya, ingatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yauma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Akan datang satu hari orang yang bersabar, banyak sabar,
apa akan ada balasan yang terbaik untuknya. Bighairi hisab, tanpa hisab. InsyaAllah jadi di antara orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ya Rabb, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kita daripada pada orang yang sabar insyaAllah. Fal-qunut wal ya'as sifatul kafir. Orang benci, orang tak bersyukur pada nikmat yang ada dan sebagainya, itu adalah daripada sifat waliyadzubillah, sifat orang kafir. Maka hati-hati tentang bab ini. Apa yang berlaku itu baik, pada benda yang baik, sarak, benda bagi kita gembira, ataupun benda yang tidak, waliyadzubillah, itu adalah semua baik untuk diri kita. Ada kadang-kadang Allah SWT ujikan orang, contohnya adalah masalah pada kesihatan ataupun semua itu baik untuk diri kita. Naam. Hal orang beriman, dia adalah yastaslim lillah subhanahu wa ta'ala. Yani sudah serah pada Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Serah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu daripada Allah. Lakin orang kafir dia tak ada faham makna-makna ini tentang sabar, tentang akhirat. Tak beriman pada akhirat akan ada hisab, azab. Semua itu tak beriman orang kafir. Jadi halnya apa? Hal orang kafir itu dalam keadaan macam mana? Ini sebab kita nampak banyak daripada orang kafir, waliyadzubillah, dia apa? Bunuhkan diri, baling diri daripada atas bukit atau bangunan, waliyadzubillah. Sebab apa? Sebab dia dah putus asa. Waliyadzubillah. Hal orang beriman bukan seperti itu. Hal orang beriman dia sabar dalam semua keadaan yang berlaku padanya. Semoga Allah SWT jadikan kita pada orang yang sabar insyaAllah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita akan sambung pada fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruk an yaqulu laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak. InsyaAllah pada ayat ini kita akan mula pada kelas yang akan datang insyaAllah. Ayat nombor 12 insyaAllah subhanahu. Semoga insyaAllah subhanahu apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat biiznillah. Surah Hud adalah boleh insyaAllah panjang sikit tapi ada banyak benda yang manfaat untuk dalamnya. InsyaAllah mudah-mudahan dalam beberapa kelas kita selesaikan biiznillah subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Minta maaf nak ambil masa sikit saja. Nak iklankan untuk kelas yang akan datang insya-Allah subhanahu wa taala. Biiznillah subhanahu wa taala kita akan ada daurah di bangunan Sri Wansa. Ada daurah di bangunan Sri Wansa dengan Syekh Mukhtar insya-Allah subhanahu wa taala. Kita akan ada daurah pada hari Sabtu ini. Kita daurah ini terbuka. Nah, bismillah. Daurah ini kita terbuka pada semua. Siapa yang berminat nak join dengan kita, boleh. Orang yang jauh-jauh, mana boleh nak pergi Syekh, macam susah nak datang. Okey. Orang yang tak dapat nak datang ke sana, tapi dia ada niat nak hadir, nak datang juga, boleh ke tidak? Boleh, insyaAllah kita buat online. Ada ramai yang minta pada kita, kenapa tak buat online? Kenapa tak buat online? Macam susah kita nak datang, jauh, tempatnya jauh. Boleh tak kalau buat online? Jadi subhanallah, atas permintaan yang ramai minta pada kita kalau boleh buat online, kita buat online ni insya-Allah subhanahu wa taala kita akan buat juga. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk nak join dengan kita kelas ini secara online, boleh insya-Allah subhanahu wa taala daftar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekejap. Naam. Bismillah. Siapa yang berminat untuk nak daftar dengan kita, insya-Allah boleh biiznillah subhanahu wa taala. Masih lagi ada tempat untuk daftar biiznillah. Naam. Saya share itu. Bismillah. Saya dah share dalam chat tu. Subhanallah, tak ada.
طيب insyaAllah nanti kita share juga dalam grup-grup. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kelas ini InsyaAllah akan ada pada Sabtu, hari Sabtu insyaAllah pukul 8.30 kita akan kumpul, 9 kita mulai insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi siapa yang berminat untuk nak daftar dengan kita, boleh insyaAllah. Secara online pun boleh insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berminat untuk nak daftar online pun boleh. Kita buka peluang untuk siapa-siapa yang berminat untuk daftar insyaAllah, supaya mudah-mudahan insyaAllah dapat manfaat biiznillah. Dan saya nak ingatkan untuk diri saya dan juga kepada semua yang hadir dengan saya, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan pada benda yang baik dia akan dapat pahala seperti mana orang yang lakukan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat kita share iklan ini dengan orang yang lain, mudah-mudahan juga kita dapat saham untuk akhirat untuk kita. Jadi kalau ada kenal sahabat, keluarga ataupun kawan yang duduk di kawasan KL, boleh ajak dia datang, ataupun secara online pun boleh join dengan kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kalau datang hadir dekat sana adalah yurannya 90. Kalau hadir dekat stadium untuk online dalam yurannya adalah RM45 insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita meriahkan majlis-majlis ilmu, semoga insya-Allah subhanahu wa ta'ala gembirakan hati kita semua insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berminat untuk nak daftar online boleh maklumkan. Siapa yang nak daftar tapi ada masalah pada keadaan kewangan sekarang, boleh, tak apa, bayar kemudian boleh insya-Allah subhanahu wa ta'ala, hanya bagi tahu nama. InsyaAllah kita boleh uruskan insyaAllah SWT. Mudah-mudahan ada manfaat untuk lagi ramai biiznillah. Satu lagi insyaAllah SWT, kita akan ada di hujung bulan ini daurah untuk surah Al-Waqi'ah, kursus hafazan surah Al-Waqi'ah insyaAllah SWT dalam masa 40 hari. InsyaAllah saya harap pada semua siapa yang berminat untuk nak join dalam hafazan, marilah kita buat sama-sama hafazan. Benda ni adalah sangat manfaat. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah.